Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita belajar daripada kepribadian 4 orang yang hebat dalam peristiwa yang disebut dengan Nabi Ibrahim, yang disebut dengan Nabi Ismail, yang disebut dengan Siti Hajar dan juga Sarah alaihimussalam. Mereka ini merupakan di antara orang-orang yang kita diajar dan dianjurkan supaya kita mempelajari daripada mereka. Nabi Ibrahim AS di antara Nabi yang kita kena sebut dalam solat kita. Setiap kali mana kita solat, kita akan sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalimah yang sentiasa kita sebut dalam solat kita. Nabi Ibrahim AS di antara Nabi yang Allah jadikan ujian yang banyak dalam hidupnya. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Sesungguhnya kami telah uji Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS dengan beberapa ujian-ujian yang besar. Fa atammahun. Dia berjaya untuk melalui ujian-ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Nabi Ibrahim AS semenjak daripada kecil diuji dengan ujian ayahnya. Ujian yang bapanya membuat berhala, kemudian dia terpaksa menjual berhala tadi di antara kehendak ayah dengan kehendak yang disebut dengan pencipta, yakni Allah. Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian Namrus. Apabila dia telah mematahkan dan menghancurkan berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim AS, sehingga kan dibakar di dalam api. Waktu mana dibakar dalam api, Allah arahkan api supaya dipadamkan dan disejukkan. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu di antara api yang sejuk, bardan wasalaman, dan menyebabkan keselamatan pada Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim AS membesar jauh daripada kampung halaman, keluar daripada kampung halaman. Kemudian Nabi Ibrahim AS tak dapat zuriat, berumah tangga tak dapat zuriat. Ujian dalam hidupnya, Allah jadikan ujian Nabi Ibrahim ini, sehingga kan waktu mana dia dapat zuriat, di saat mana dia tua. Kemudian dalam keadaan dia tua, Nabi Ibrahim AS diuji lagi supaya dihantar anaknya Nabi Ismail AS ke bumi Mekah, dan juga Hajar AS untuk berada di bumi Mekah Al-Mukarramah yang sekarang ini dikenali dengan Mekah Al-Mukarramah ini. Kemudian lepas pada itu, dia terpaksa tinggalkan Hajar dan Nabi Ismail AS atas arahan Allah yang menyebabkan dia tinggalkan isteri ini dan juga anak yang sekecil ini. Kemudian Nabi Ibrahim AS mimpi dengan mimpi-mimpi yang menyebabkan apabila anaknya membesar itu, dia mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Waktu mana dia berjumpa dengan anaknya Nabi Ismail AS, dia menyebut, ya bunayya inni ara fil manam inni azbahu fanzur madza tara. Anakku, saya lihat dalam mimpi saya telah menyembelih kamu pada malam-malam mimpi-mimpi saya itu. Mimpi Nabi ini di antara mimpi yang benar dalam hidupnya. Kemudian apa kita dengar jawapan Nabi Ismail AS? Dia jawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, lakukanlah apa yang disuruh oleh Allah itu, dan kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Kita lihat ujian ini, sehingga kan waktu mana dia nak pergi sembelih anaknya Nabi Ismail AS, sama juga diuji oleh Allah. Syaitan datang, sampai peringkat syaitan sebut, apakah kamu nak menyembelih anak? Mana ada manusia yang menyembelih anak? Nabi Ibrahim AS ambil batu, baling syaitan itu, baca bismillah rajmus syayatin wa hizbuh, dengan nama Allah saya rejam syaitan dan puak-puaknya. Kemudian demikianlah di waktu mana direjam, dibaling itu, dan dianggap tempat yang besar ini bersejarah. Itu di antara Jamratul Ula
Jamratul Wusta wa Jamratul Aqabah. 3 jamrah ini setiap orang yang melaksanakan ibadah haji mesti melontar di tempat tersebut. Letak saja pisau untuk sembelih anaknya, lalu Allah tukarkan fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan besar, iaitu di mana Allah jadikan ujian dalam Nabi Ibrahim, dalam hidup Nabi Ibrahim ini, dengan ditukarkan Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas ataupun biri-biri ataupun kambing yang telah disembelih ini. Saya maksudkan, mari kita belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang sabar, sehingga kan doa-doanya didengari di sisi Allah, sehingga kan Allah jadikan ujian-ujian ini untuk menjadikan kebaikan pada diri setiap di kalangan kita. Yang kedua, kita belajar tentang Siti Sarah alaihissalam. Di antara manusia yang patutnya menjadikan panduan kepada setiap muslimah yang ada pada hari ini. Seorang perempuan yang melihat bagaimana suaminya dalam membawa mesej agama ini, sehingga kan dia meminta dan merayu kepada Allah agar Allah memberikan zuriat dan dapatkan zuriat daripadanya. Tapi Allah tak jadikan zuriat daripadanya saat itu. Tapi Allah jadikan muncul daripada jiwanya kebenaran untuk membenarkan suaminya, berumah tangga dengan Siti Hajar alaihissalam, yang seorang pembantu kepada keluarganya. Kemudian disuruhnya berumah tangga untuk dapatkan zuriat. Di antara satu-satu manusia yang boleh mengawal emosinya. Biasakan perempuan ini emosinya tak terkawal dalam soal yang disebut dengan kecemburuan. Tapi alhamdulillah, Allah tunjukkan Siti Sarah ini manusia yang mampu untuk kawal emosinya. Kemudian dalam keadaan begitu, dia mampu untuk meminta Nabi Ibrahim alaihissalam supaya berumah tangga dengan Hajar. Kemudian daripada Siti Hajar ini dapat zuriat yang disebut dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan itu Allah telah menganugerahkan padanya anak yang disebut dengan Ishaq alaihissalam. Allah memuliakan dalam keadaan dua-dua perempuan ini. Daripada kehidupan kekeluargaan inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana Siti Sarah yang mengarahkan dan meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga dengan Hajar alaihissalam, nescaya di waktu ini kita tidak ada di atas muka bumi ini seorang perempuan yang hebat dalam sejarah kehidupan umat manusia ini. Kemudian yang ketiga, kita boleh belajar daripada seorang lagi manusia yang hebat, iaitu Siti Hajar alaihissalam. Di antara perempuan, kala mana dia berumah tangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat mana rumah tangganya dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia. Kemudian tiba-tiba dia diberitahu dia mengandung kandungan, dan daripada kandungan yang dikandung tadi lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan seorang manusia yang tabah juga, seorang perempuan yang tabah dalam kekeluargaan. Ini yang saya ingin maksudkan. Dalam kekeluargaan ini semua mesti jadi tabah. Nabi Ibrahim sebagai seorang suami, kemudian Hajar dan juga Siti Sarah sebagai seorang isteri. Dalam kekeluargaan ini semuanya tabah. Dalam waktu mana dia membesarkan, waktu mana saat mana dia mengandung, kita boleh baca bagaimana Siti Hajar alaihissalam dia cuba menyembunyikan kandungannya itu supaya tidak diketahui oleh Sarah. Bimbang-bimbang kalau Sarah ini terasa hati dengan kandungan yang ada pada dirinya. Tapi manusia kan berapa lama sangat akhirnya diketahui juga, walaupun ada perasaan kecemburuan itu dalam jiwa Siti Sarah alaihissalam. Tapi dalam keadaan demikian Allah jadikan lagi kehebatannya, di mana Allah renggangkan kehidupan Siti Sarah dengan Siti Hajar ini. Allah mengarahkan di waktu mana lahir saja Nabi Ismail alaihissalam, dibawa Nabi Ismail alaihissalam ke satu tempat dengan Siti Hajar ini, satu tempat yang biwadin ghairi zizar ini, satu lembah yang tidak mempunyai apa-apa tanam-tanaman. Kemudian ditinggalkan di situ. Kita boleh lihat bagaimana ketabahan hati Hajar di waktu mana ditinggalkan oleh Nabi Ismail, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di waktu itulah dia boleh bertahan dalam kehidupan kekeluargaannya, jaga anaknya,
berulang-alik berlari di antara Safa dan juga Marwah. Kemudian pulang kembali kepada Marwah. Berulang begitulah Hajar alaihissalam. Kemudian sehingga kan menjadikan satu ibadah yang perlu dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Di antara Safa dan Marwah diingatkan manusia yang sehebat Hajar alaihissalam ini sendiri. Keempat, orang yang hebat dalam peristiwa yang besar ini ialah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak kepada seorang bapa Nabi, kemudian menjadi hebat lagi dalam kehidupan kekeluargaan Hajar alaihissalam. Allah jadikan daripada Nabi Ismail alaihissalam keluarnya zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Siti Sarah dia memiliki Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub, kemudian nabi-nabi keluar daripada susur galur daripada Siti Sarah. Allah muliakan Siti Sarah, daripada keturunannya keluar nabi-nabi. Daripada saluran yang disebut dengan Hajar alaihissalam keluar khairul anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam di waktu mana dia membesar dalam ketiadaan ayah, dalam keluarga. Kemudian di waktu mana dia sudah akil balik, ayahnya datang. Kemudian diberitahu pula kepada dia, anakku, aku mimpi aku menyembelih kamu di malam-malam hari yang aku mimpi ini. Lalu jawab Nabi Ismail alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada diriku ini, dan kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Sahabat-sahabat, mari kita belajar daripada 4 orang manusia yang hebat ini dalam sejarah kita melalui saat-saat sebegini. Mudah-mudahan 4 orang ini menjadikan contoh yang hebat dalam kehidupan kita untuk kita lalui masa-masa yang akan datang dalam hidup kita, dan kita sanggup melakukan pengorbanan dalam hidup kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.